Assalamualaikum. Testing. 1, 2, 3. Boleh dengar ke? Assalamualaikum, apa ni? Apa ni? Ustaz tak boleh share screen? Assalamualaikum. Cik Sofi, apa khabar? Boleh dengar suara Ustaz ke? Ustazah Masni, apa khabar? Sementara kita tunggu sahabat-sahabat kita yang lain. Nampak tadi Ustazah Masni? Ustazah Masni. Tak nampak muka. Ustaz Sofi. Ni Cik Sofi daripada Johor ni. Okey. Kita ada dua nama yang hampir sama. Satu Tuan Sofi Dalini daripada Melaka. Soalan lagi ni Ustaz Sofi daripada Johor. Boleh dengar suara Ustaz Kita tunggu lagi beberapa orang sahabat kita. Oh, Cik Sofi dalam bas ni. Nak ke mana tu?
Assalamualaikum, selamat datang. Tuan Rozami, apa khabar? Tak dengar lah, kena unmute. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Apa khabar? Alhamdulillah, lama tak jumpa. Itulah pasal. Sibuk Tak juga. Menyibukkan diri. Yalah, nak apa ni? Macam-macam bisnes. Tengok okey macam mana perkembangan okey. Sedang belajar. Sedang belajar insya-Allah. Bisnes ni kata orang tu apa? Sunnah Nabi. Dia kata orang lah bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian. Betul. Bisnes dia punya sunnah dia memang macam tu lah. Sebenarnya petang ni tak adalah official sangat. Cuma kita lama tak jumpa sahabat-sahabat ni, rindu juga. Itu betul. Dekat Ramadan ni kan. Betul. Tengok dah tak ada PKP ni, dah kelas dah boleh buka ke? Sedang susun jadual sebab kadang ada yang few ustaz yang berhenti. Kan, dia punya susun jadual, dia punya ada berhenti. Itulah tengah memikirkan tak juga tak tahulah sebab apa sekarang ni nak buka tapi pertengahan bulan 4 puasa kan. Itu dia dalam betul. Dilema nak buka ke tak buka kan. Itulah nak kena susun betul tu jadual. Lepas tu raya pula. Ustazah Masni, apa khabar? Sihat? Sihat, alhamdulillah Ustaz. Apa khabar, sihat ke? Alhamdulillah. Sihat ada yang ya? sihat, ada tak berapa sihat. Sekejap tak apa dengar. Sekejap ya. Sihat Ustaz? Alhamdulillah, ada yang sihat, ada yang tak sihat. Ada yang sihat, ada tak sihat. Moga sihat selalu lah ya. InsyaAllah. Dengar apa? Lama tak jumpa sahabat-sahabat ni, mudah-mudahan lah yang tak sihat tu boleh sihat, yang apa ni, yang rezekinya kurang lancar tu insya-Allah dengan apa mengeratkan apa ni ukhuwah ni, perjumpaan kita ni, niat Allah Taala, mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan dunia dan akhirat kita insya-Allah. Doakan saya ya. Saya doakan saya ya. Center tengah renovation untuk center sebelah. Alhamdulillah, tu yang seronok nak dengar tu. Share lah sikit gambar. Berabuk sangat orang tengah buat kerja. Ni bulan Ramadan ni kelas jalan macam biasa. Jalan alhamdulillah. Jalan Dia sepatutnya bulan Ramadan ni bulan Al-Quran. Betul. Cuma mungkin tak tahulah sama ada orang kata apa kalau nak menggalakkan lebih ramai lagi bulan Ramadan ni datang ke center kita mengaji Quran. Bulan Ramadan ni bagi diskaun je. Bagi diskaun 70% ke 80% ke, tapi make sure kena ada penambahan lagi lah. Penambahan lebih ramai lagi. Lepas tu bila kita bagi diskaun tu, kita edarlah tabung. Kita edar tabung untuk kita punya center. Jadi ada siapa yang nak menyumbang, siapa yang nak keluarkan zakat ke apa ke untuk fisabilillah. Jadi sebab kita dah bagi diskaun apa semua, bolehlah tampung-tampung kat situ. Itu kena diperhalusi sama ada benda tu relevan ataupun sesuai ke tak sesuai mengikut lokasi masing-masing lah. Saya nak share sikit Ustaz. Saya buka center baru tu 3 Jumaat dah hari ni. Keseluruhan center saya ditajuk oleh student saya. Masya-Allah. Tu yang seronok dengar tu. Hampir renovation semua hampir dalam kutipan duit cash hampir berapa yang 4,000.
dan cost renovation semua hampir 20,000 semua ditaja oleh student saya. Ya, alhamdulillah. Itu sebenarnya yang sepatutnya berlaku macam itu. Maknanya kita mendirikan pusat kita mendirikan pusat pengajian Quran tu bersama-sama. Bersama-sama dengan masyarakat. Cuma of course lah di peringkat mula kita keluarkan kita punya modal terlebih dahulu. Tapi untuk perkembangan, untuk seterusnya kita kena buka peluang. Buka peluang amal jariah tu kepada kepada kita punya student-student. Sebab mereka ni kita jangan baca mereka ni tak ada duit. Walaupun mungkin mereka bayar yuran tu mungkin lambat, kadang terlupa kan. Tapi kadang sebenarnya dia banyak duit. Jadi kita buka jalan untuk amal jariah tu. Sebenarnya banyak, bukan Ustazah Masni je. Ada beberapa lagi sahabat-sahabat center kita yang dia buka sebelah, dia kembangkan lagi, dia sewa tempat tu, semua student yang sponsor. Jadi kena jagalah kita punya sahabat-sahabat kita yang setia tu. Mudah-mudahan mereka akan terus bersama menyokong perjuangan kita. Okey, kita ada Ungku Atlia. Apa khabar? Ungku Atlia daripada Cyberjaya. Baik, Kita ada Puan Umi. Puan Umi daripada Sarawak, Sibu Sarawak. Apa khabar Puan Umi? Sihat ya? Puan Umi ni sangat aktif dengan program-program kebajikan. Jadi memang yayasan di HQ pun tak seaktif Puan Umi kalau kita boleh buka satu cawangan Yayasan Al-Badadi. Kita ada satu cawangan Yayasan Al-Badadi di Sabah. Mungkin kita fikirkanlah tahun depan ke dah pandemik dah okey ni semua, kita buka satu kat Sarawak, kita bagi Puan Umi untuk handle Yayasan Al-Badadi di sana. Tuan Sofi kita daripada Johor, tengok tadi berada dalam bas. Okey, yang penting boleh dengarlah kita punya sembang santai bersama Ustaz pada petang ini. Okey, sebenarnya Ustaz nak share satu perkara yang sangat penting lah. Cuma sebelum tu di HQ Yayasan Al-Badadi ada beberapa perubahan struktur organisasi, terutamanya kita punya pengurus kita Cik Hafifah telah ditukarkan ke Baby Tafiz Institute. Jadi pemangkunya sekarang ni Cik Wani lah. Cik Wani ada dalam ni. Okey, turut mendengar. Ustaz nak share tentang apa yang Ustaz sebut dalam WhatsApp tu, peluang menjana pendapatan, okey, melalui program baru Sahabat Yayasan. Okey. Jadi Ustaz boleh terus direct to point. Okey, Ustaz nak share. Okey. Ini adalah wajah baru Yayasan Al-Badadi punya website website baru Yayasan Al-Badadi yang dah siap dah bulan lepas cuma okey. Jadi berita-berita terkini boleh tengok dalam Yayasan Al-Badadi.org kita ni. Okey. Kita go through dulu sebelum Ustaz pergi ke sahabat yayasan ni. Okey. Siapa kami? Okey, tu kami barisan pengarah di HQ. Okey, sejarah penubuhan ni Ustaz masih susun lagi sejarah penubuhan. Okey, pengurus pengurusan kita ada catat organisasi kita yang boleh sahabat tengok nanti. Okey, hubungi. Okey, borang untuk hubungi HQ. Kemudian kita ada pertanyaan pertanyaan. Okey, pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau ada sahabat nak mendalami lagi tentang Yayasan Al-Badadi, nanti boleh rujuk dekat yayasanalbadadi.org ni. Okey. Dan kita punya aktiviti utama kita, kami di HQ dah setuju untuk membahagikan kepada 3
tiga program utama. Satu program kemanusiaan, program pendidikan dan program kemasyarakatan. Kalau kita tengok dekat program kemanusiaan ni, okay, kita ada antaranya misi bantuan banjir lah. Dari segi sumbangan, sumbangan kita yang pakej-pakej sumbangan yang ada untuk program kemanusiaan ialah infak food frontliner, infak food asnaf, infak kurma, infak pack asnaf. Ini iftar pack asnaf buka puasa. Okey. Kemudian untuk program pendidikan pula kita ada berita-berita berkaitan dengan pendidikan. Ada wakaf Al-Quran dekat sini, wakaf modul, wakaf tamhid braille. Kemudian kita ada infak untuk pendidikan. Kita ada 3 lah kat sini, 4 produk 4 produk sini. Kemudian kita ada program kemasyarakatan. Program kemasyarakatan kita termasuklah kita bagi frontliner, kita ada program wakaf ambulan, kita ada infak surau 336 Dan ini semua boleh dilihat bila sahabat-sahabat klik dekat sumbangan ni. Dekat sumbangan ni kita dah siapkan satu sistem sumbangan secara online klik secara online dan sahabat-sahabat boleh menyumbang, orang di luar sana masyarakat pun boleh menyumbang. Okey, bila klik sumbangan ataupun klik yayasanabadadi.ordersini.com Jadi setiap info yang Ustaz terangkan tadi ada di sini semua. Contohnya macam wakaf braille. Wakaf braille ni apa? Kita klik dekat more info tu. Okey, dia ada maklumat apa itu wakaf modul braille kan. Kemudian bila nak menyumbang dia pergi ke buy now ni lah. Buy now dia menyumbang. Okey. Dia menyumbang, dia isi nama, email, nombor telefon, kemudian dia sumbang, dia terus masuk ke akaun Yayasan Al-Badadi lah. Serupa juga kita punya perkembangan terbaru tentang ambulan kita. Kita dah bawa van yang yayasan ada daripada Sabah dan kita telah hantar untuk renovate untuk menjadikan ambulan. InsyaAllah dalam 2 bulan ni akan selesai. Siap dengan dia punya ni lah, dia punya lampu sebelah atas tu boleh tengok kat dalam ni, bawah ni, inilah bentuk rupa ambulan yang akan dijalankan oleh Yayasan Al-Badadi Dan perkembangan ini insyaAllah kami di HQ akan update dalam yayasanalbadadi.org ni dekat website tadi, yayasanalbadadi.org. Okey. Jadi semua kami akan update lah, berita-berita tu semua ada dekat sini. Okey. So saya rasa itu sepintas lalu tentang perkembangan Yayasan Al-Badadi. Okey. Dan pada petang ini sebenarnya Ustaz jemput semua sahabat-sahabat Hikmah Center Kita ada sebenarnya ada 21 Hikmah Center. Tapi ada yang tak dapat nak tak dapat nak join pada petang ini, dan insyaAllah kita akan rakam taklimat Ustaz pada petang ni dan insyaAllah akan dikongsikanlah nanti dengan sahabat-sahabat yang tak dapat join pada petang ini. Okey, kita terus kepada sahabat yayasan. Okey, apa itu sahabat yayasan ni? Okey, nanti sahabat-sahabat boleh go through dalam website ni, sahabat yayasan. Okey, bersama kami sahabat yayasan. Okey. Sahabat yayasan atau dahulu dikenali sebagai sukarelawan yayasan kini diberi nafas baru dengan harapan agar kewujudannya dapat membantu Yayasan Al-Badadi dengan lebih berkesan lagi. Okey, terdapat 2 jenis sahabat yayasan iaitu Amil Yayasan dan Hikmah Center. Sebenarnya bukan satu benda yang baru, cuma kita rebranding semula. Okey, kita rebrandingkan semula. Kalau dulu namanya sukarelawan yayasan, sekarang ni kita jadikan sahabat yayasan sahabat yayasan. Jadi kita masih menjalankan program-program Amil, kutipan-kutipan. Okey. Sementara lagi kita nak Ramadan ni memang kami tim yayasan di HQ akan menghubungi sahabat-sahabat
untuk memberikan kupon-kupon dan juga taklimat-taklimat okey berkaitan dengan amil yayasan. Cuma strategi kita pada tahun ini lebih kepada strategi online yang Ustaz akan terangkanlah sebentar lagi. Okey, yang kedua Hikmah Center. Hikmah Center ni sahabat-sahabat lah. Okey, sahabat-sahabat yang ada center dan bersetuju untuk memanfaatkan center sahabat-sahabat untuk program-program yang dianjurkan. Program-program pendidikan Al-Quran, pengajaran Al-Quran untuk asnaf. Dan laju sangat ke Ustaz cakap ni? Rasa boleh follow. Okey, semalam kami ada share satu surat, surat kepada pihak sekolah sebab ada sahabat center, Hikmah Center kita dia tak tahu macam mana nak mula. Ustaz macam mana nak mula ni, dah kontak dah rumah anak yatim tapi macam susah je kita nak buat program kan. Ada kerjasama dan sebagainya. Dan antara cadangan yang Ustaz boleh berikan kepada sahabat ialah kita buat program tu bersama dengan pihak sekolah. Okey. Jadi program dengan pihak sekolah tu bukan kita buat program tu di sekolah. Kecuali kalau pihak sekolah benarkan atau pihak sekolah jemput untuk buat program tu, ahlan wa sahlan lah. Tapi yang Ustaz cadangkan ialah kita nak dapatkan database anak-anak yatim tu supaya kita boleh hubungi penjaga mereka. Penjaga mereka ni mungkin datuk dia, nenek dia, pakcik dia, mak dia kan. Untuk mereka hantar mengaji di kelas di center-center sahabat lah. Sebab sekarang kan dah PKPB. Banyak negeri-negeri dah PKPB dan ada yang dah PKPP. Jadi kita manfaatkan kelonggaran ini untuk kita mengimarahkan lagi program-program Al-Quran, terutamanya untuk golongan asnaf. Jadi boleh mulakan jumpa pihak sekolah, sekolah kafar ke, sekolah kemasaan ke, sekolah menengah ke, jumpa kita cerita kami daripada Hikmah Center, Hikmah Center sekian. Okey, kami menjalankan program penajaan, kami ingin menaja pengajian Al-Quran secara percuma untuk anak-anak yatim, saudara baru dan juga orang asli. Jadi kalau boleh dapatkan, kami boleh dapatkan senarai nama anak murid, anak murid-murid sekolah ni yang kategori anak yatim. Jadi kategori anak yatim ni sehingga umur, kalau dalam fiqh sehingga akil balik. Tapi kita boleh sampai ke 18 tahun. Jadi anak yatim tu kita boleh sampai ke 18 tahun. Kita ambil je dan kita boleh mulakanlah mungkin 5 orang, 10 orang, boleh mula terus. Boleh mula terus dan kita ambil gambar dan jadikan benda tu sebagai kempen. Jadi dalam surat tu, mungkin sahabat ada yang belum download lagi surat tu. Dalam surat tu kita menyatakan bahawa kami Yayasan Al-Baladi menaja dua. Satu, menaja pembelajaran Al-Quran. Yang kedua, menaja wakaf Al-Quran. Kami nak bagi. Jadi kami nak bagi ni minta maklumatlah daripada pihak sekolah tu supaya kita dapat memberikan wakaf Al-Quran tersebut. Jadi kalau nanti sahabat-sahabat dah dapat selain nama tu, lepas tu apa nak buat? Okey. Jadi sahabat boleh call penjaga mereka, buat satu sesi taklimat ke, ataupun buat satu jadual ataupun waktu-waktu tertentu untuk kita khaskan mereka datang untuk mengaji. Jadi siapa datang mengaji kita bagi Quran ataupun kita bagi modul, kita akan bagi modul. Jelas ke? Jelas Okey. Kalau jelas thumbs up lah. Thumbs up jelas. Okey. Kalau tak jelas buat macam ni. Tak jelas. Okey. Okey, jelas Baik. Jadi itu antara benda yang kita nak kena move on balik lah. Yalah walaupun kita dah setahun kan. Dah setahun kita duduk senyap, sepi je, dah beku, dah kematu kan. Kita nak move semula ni perlukan satu kekuatan
perlu satu momentum yang kuat, semangat yang jitu, motivasi yang tinggi untuk kita nak mulakan semula. Jadi kita mulakan dengan sesuatu yang tidak membebankan kita. Bagi Ustaz melalui program CSR kita ni rasa tidaklah berat, tidaklah perlu mengeluarkan modal. Mungkin kalau sahabat-sahabat tak dapat nak pergi ke sekolah tu, mungkin ditahan dekat pondok jaga ke apa semua, ambil nombor telefon pejabat. Ambil nombor telefon pejabat, telefon guru besar ataupun pengetua, okey, bincang dulu. Kami gini. Jadi surat tu kami bagi soft copy, WhatsApp je. Itu paling mudah lah. Mana baring-baring malam sebelum tidur ataupun pagi-pagi lepas sarapan pagi tu, okey, kita blast je. Kita manfaatkan juga kemudahan online yang kita pelajari selama setahun ni. Kita WhatsApp aja, kita boleh email saja, kita boleh call saja, gunakan WhatsApp video call ke ataupun WhatsApp audio call. Okey, apa manfaat yang sahabat yayasan ni perolehi? Yang ni yang Ustaz nak exposekan kepada sahabat. Ustaz nak remind semula kepada sahabat. Okey, apa yang sahabat akan dapat? Okey, apa keistimewaan sahabat yayasan? Okey, dia ada 3 manfaat berpanjangan lah. Okey, 1, pahala yang berpanjangan, of course. Bila once kita dah bersedia untuk menjalankan kerja-kerja kebajikan, kerja-kerja untuk fisabilillah ni, insyaAllah pahalanya berpanjangan. Yang kedua, khidmat kepada Al-Quran. Dan ketiga, imbuhan yang menarik. Baik, untuk detail, sahabat-sahabat boleh klik dekat sini. Okey. Jadi ini untuk nak bagi motivasi lah pada sahabat-sahabat. Okey, pahala yang berpanjangan tu apa sabda Rasulullah, apa Rasulullah sabda. Okey, pahala jariah, pahala membantu kan. Kemudian khidmat kepada pendidikan Al-Quran tu apa, sebagai tenaga pengajar boleh, sebagai khidmat center boleh. Kemudian imbuhan yang menarik. Imbuhan yang menarik ni yang Ustaz nak sentuh pada petang ni ialah yang ni, affiliate program, ya. Amil yayasan ni of course sahabat-sahabat dah biasa, mungkin sebelum-sebelum ni pernah sahabat-sahabat pernah jadi amil yayasan macam Puan Umi, biasa jadi amil yayasan. Okey, dah faham dah. Amil ni dia kempen, collect duitnya bank in. Kemudian nanti yayasan akan bagi commission lah, bagi allowance commission. Tapi yang paling menarik pada petang ini ialah affiliate program. Okey, mungkin ada sahabat-sahabat yang baru pertama kali apa menatang affiliate ni kan. Okey. Sahabat yayasan boleh menyertai affiliate program di mana sahabat yayasan boleh melakukan kempen-kempen kutipan dana secara online. Secara online je. Sahabat-sahabat yayasan hanya perlu kongsikan URL ataupun pautan di media sosial yang mereka miliki. Setiap sumbangan yang diterima dari pautan yang dikongsikan tersebut, sahabat yayasan akan memperolehi imbuhan komisen tanpa perlu mengutip wang secara fizikal seperti yang Amil lakukan. Okey. Kalau Amil ni dia jumpa orang, dia kempen, lepas tu orang menyumbang, bagi kupon. Orang jumpa, macam student kita jumpa, saya nak menyumbang lah kepada yayasan. Okey, kita keluarkan resit. Itu yang biasa. Yang affiliate ni dia luar biasa sikit. Nanti saya boleh rujuk balik link ni, pergi info lanjut ya. Okey, pergi info lanjut. Okey, sahabat yayasan program affiliate. Okey, apa kelebihan program affiliate sahabat yayasan? Okey ya. Sebenarnya program affiliate ni adalah okey, kalau Ustaz boleh share program affiliate ni, sahabat-sahabat boleh pergi Google kelebihan affiliate ya. Kelebihan program affiliate. Contoh ni kan, 10 kelebihan menyertai program affiliate. Program affiliate ni sahabat-sahabat sahabat-sahabat tengok sahabat-sahabat dia selalunya orang buat affiliate ni untuk bisnes. Untuk bisnes. Untuk bisnes yang tak perlu modal, tak perlu nak keluarkan produk, tak perlu nak
buat produk sendiri, tak perlu nak bungkus, tak perlu nak hantar barang, tak perlu. Dia kerjanya buat marketing je. Okay. Kerjanya buat marketing dan kemudian dapat commission. Okay. Itu dia punya secara ringkas lah. Okay. Kalau tengok dia punya ni. Affiliate puts your ad on their website. Okay. Kemudian customer klik, customer beli, atau kalau yayasan ni customer menyumbang. Kemudian conversion attract. Attract ni akan dikesan. Kemudian affiliate gets commission, you get a sale. Dia prosesnya macam tu je. Kita dapat link tu kita akan share dalam kita punya IG, dalam kita punya Facebook, dalam kita punya grup WhatsApp sebelah kan, grup WhatsApp taman, grup WhatsApp family. Kemudian dia menyumbang, dia klik kat situ, dia menyumbang online, automatik nanti kita akan dapat commission. Itu penerangan seberingkas lah tentang apa itu keistimewaan affiliate. Okey, kita terus pergi ke sini. Okey. Jadi ada 6 langkah. Okey, ada 6 langkah kat sini. Cerita satu-satu. Okey. Kalau sahabat-sahabat nak buat terus pun boleh. Tapi sebab tadi Ustaz dah janji, pagi tadi Ustaz janji kan. Kata kita punya penjumpa ni 2:30 ke pukul 3. Sebab macam Ustazah Masni dia ada kelas pukul 3. Jadi kalau Ustazah Masni nanti nak log out, okey, dipersilakanlah. Terima kasih kerana bersama dengan Ustaz pada petang ini. Okey. Bagi sahabat yang ada hal-hal lain boleh log out. Kalau yang masih nak dengar Ustaz punya ni, kita ada lebih kurang 10 minit. Benda ni nanti mungkin sahabat nak try daftar, lepas tu macam mana nak buat, apa step-step dia. Ustaz akan cuba explain seringkas yang boleh dan yang semudah yang boleh. Okey. Kalau tengok sini dia punya panduannya secara bergambar. Okey. Mula-mula klik pautan ni Yayasan Abadadi.odesini.com. Okey. Ni odesini.com ni. Ataupun kalau dekat apa ni? Kalau dekat web Al-Badadi, Yayasan Al-Badadi dekat sahabat yayasan dekat sahabat yayasan ni. Okey, pergi ke bahagian affiliate ni. Klik panduan di sini ni. 4 langkah menjadi sahabat yayasan. Okey. Ni join program affiliate. Ni panduan dia lah. Ini panduan dia. Klik saja. Kita akan pergi ke panduan ni. Okey. Nak pergi ke Yayasan Abadadi.odesini.com ni, klik pautan ni. Klik kat sini. Okey, tuan-tuan akan dapat nampak kita panggil katalog lah ni. Katalog produk-produk Yayasan Abadadi di mana orang ramai boleh menyumbang. Berapa banyak dia menyumbang, ini dia minimal lah. Minimal RM50 lah kita galakkan. RM50. Okay. So apa nak buat kat sini? Mula-mula kat sini klik register. Okey. Klik register kat sini. Okey. Klik register, letak nama tuan-tuan. Okey. Email yang tuan-tuan selalu guna ataupun email yang aktif, nombor telefon dan juga password. Okey, kalau boleh password ni selalu isu password ni kita terlupa password. Kalau boleh password ni buat yang mudah-mudah je. Nombor telefon ke, nombor IC ke, ataupun nombor telefon tambah dengan tahun kelahiran kita ke. Lepas kita dah register, okey. Kita balik semula pergi ke Yayasan Abadadi.odesini.com ni. Lepas tu kita log in. Jangan lupa, lepas kita sign up tadi, kita tengok email kita. Okey. Kemudian kita aktifkan. Kita aktifkan kita punya account. Lepas tu kita sign in. Okey. Lepas kita sign in kat sini, contohlah Ustaz dah sign in satu, Ustaz punya login. Okey, bila login ni, okey. Sebelum login, okey Ustaz undur lagi sekali, Okey.
Lepas kita aktif tadi tu, kita boleh sign in atau kita pergi ke affiliate ni. Pergi affiliate ni. Okey, kita sign in, dia akan terus pergi ke sini. Ataupun kita sign in dulu, boleh juga. Kita dah login tadi, kita dah sign in. Kita sign in. Lepas tu kita pergi ke yayasanordersini.com. Kita padamlah yang ni atas ni. Kita padam balik. Okey. Kita klik affiliate. Okey. So di sini, nanti Ustaz nak ada chat. Kau yang daftarkan nanti. Okey. Ustazah Umi, terima kasih. Baik. Sekarang ni Ustaz dah masuk Ustaz punya akaun affiliate. Okey. Jadi setiap akaun affiliate Ustaz ni, setiap katalog yayasan ni, dia ada link yang ada nombor refer Ustaz. Ustaz punya referral Ustaz ni nombornya 219503 yang ni. Jadi contoh, hari ni hari Jumaat, sahabat-sahabat nak kempen kepada kawan-kawan WhatsApp, kawan-kawan FB ke, Instagram ke. Okey, ambil satu kopi. Tuan-tuan kempen apa petang ni? Petang ni kita nak kempen hari Jumaat, kita kempen ambulans lah contoh. Kita klik kopi sini. Tekan okey. Lepas tu kita buka lah kita punya WhatsApp ataupun kita punya Facebook. Contoh kita punya Facebook ya. Kita punya Facebook. Contoh Ustaz buka lah Ustaz punya Facebook. Okey, Ustaz buat satu posting baru. Okey, Ustaz copy link tu. Jadi Ustaz cakap kat sini. Salam Jumaat dengan penuh keberkatan. Ini contoh je lah contoh. Mari bantu kami merealisasikan perkhidmatan ambulans dengan kadar mampu, dengan kadar sewa mampu, kadar mampu sewa. Klik link di bawah. Okey, yang ini copywriting ni kami akan share dalam grup Telegram sahabat yayasan. Kami dah buat grup Telegram. Nanti admin Cik Wani boleh kongsikan link Telegram tu dalam grup Hikmah Center nanti supaya sahabat boleh masuk grup Telegram tu dan copywriting berkaitan kempen-kempen yang ada. Kempen wakaf Quran ke, kempen ambulans ke, kempen apa-apa kempen lah. Lepas tu sahabat post. Ini sebagai contoh Ustaz buat di FB. Sahabat boleh buat kempen juga di IG, Instagram, di Twitter, di TikTok, di WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Jadi nanti orang akan baca ni. Oh, wakaf ambulans. Orang akan klik lah wakaf ambulans ni. Orang akan klik, orang akan terus pergi buat sumbangan. Jadi bila orang ada menyumbang kat sini, okey. Nanti sahabat-sahabat boleh tengok sahabat-sahabat punya akaun dekat bahagian affiliate tepi ni. Tepi ni ada affiliate ni, akaun sahabat-sahabat ya. Affiliate. Tengok bahagian commission. Okey. Nanti kalau ada orang menyumbang melalui link yang sahabat-sahabat sharing kepada mereka di laman-laman sosial, nanti sahabat-sahabat akan dapatlah dia punya commission kat sini. Berapa commission dia? Commission dia sahabat-sahabat boleh tengok dekat sini tadi. Dekat affiliate ni.
Okey, commission kita kita gunakan kadar yang standard 20%. Sepatutnya kalau amil selalunya kalau 1000 ke bawah collection dapat 5%. 1000 sehingga ke 5000 dia dapat 10%. Lebih 5000 dapat 20%. Tapi untuk sistem affiliate ni kita terus letak 20%. Untuk sahabat-sahabat ambil peluang ini, buat kempen untuk yayasan dan sahabat-sahabat dapat 20% commission. Tanpa sahabat-sahabat perlu buat apa pun, cuma perlu sharing saja. Okey. Yang penting tadi buat akaun dululah, buat akaun ya, buat akaun dekat order sini ni. yayasanabadadi.ordersini.com. Okey. Kalau contoh nak nanti bulan Ramadan ya, contoh bulan Ramadan, ni dah dekat Ramadan 3 minggu lagi. Nanti dah seminggu ataupun 2 minggu sebelum Ramadan, sahabat nak klik apa ni? Nak klik pula. Nak kempen iftar pack Asnaf. Klik kat sini. Klik copy iftar Asnaf ni. Lepas tu sahabat-sahabat share. Bila sahabat-sahabat share, ada orang yang dia klik link tu, di atas terus pergi ke iftar pack kat sini. Okey. Cuma kat sini ada sedikit saya nampak ada sedikit yang kami nak ubah. Dia punya sumbangan ni 50 tu untuk 3 pack ni 15 satu pack. Tapi sumbangan minimal 50. 50 untuk 3 pack. Okey. Ni nanti kami betulkanlah dia punya poster ni. Okey. Lagi contoh wakaf Quran. Klik dekat copy wakaf Quran ni. Jadi setiap produk yayasan ni dia punya peluang komisen yang sahabat boleh dapat tertera di atas ni. Komisen RM8, komisen RM10, komisen RM10. Majoriti komisen RM10 lah, kecuali infak kurma ni. Sebab infak kurma ni kami nak belikan kurma kepada orang yang nak penerima kurma tu. Kemudian kami berikan sagu hati digital tasbih. Jadi sebab tu ada sedikit kos. Jadi tak boleh nak bagi RM10. Yang ni kami bagi RM5 sahaja. Okey. Jelas ke? Okay, Ustaz. Apa kalau Ustaz nak tanya, apa beza dengan product page dengan landing page? Okey, dia macam ni. Sepatutnya kebiasaan. Kalau landing page ni dia punya cerita tu detail. Product page, ini namanya product page. Okey. Kalau landing page selalunya dia berjela-jela kenapa kita perlu gini. Jadi untuk nak memudahkan, Ustaz akan gunakan product page saja. Tapi sebenarnya kalau copy dua-dua ni sama je. Contoh. Ini product page untuk ambulan. Kita tengok apa yang dia pergi ke situ. Dia terus pergi ke produk sini. Contoh landing page. Okey, Ustaz copy landing page. Landing page. Okey, Ustaz copy juga. Ustaz buka baru. Sebab kat situ Ustaz tidak buat berasingan. Ustaz buat benda yang sama. Tak ada landing page lain. Itulah landing page ni. Tu maksudnya lah. Cuma info-info ni Ustaz akan update sentiasa apa perkembangan terkini, berapa jumlah kutipan. Ni dekat product page ni Ustaz akan update lah supaya orang nak menyumbang pun dia boleh terus tahu perkembangan semasa, dan kita sendiri pun boleh rujuk kat situ. Nanti dia punya setakat ni kalau macam ambulan ni kutipan dah 39,000, kita perlu lebih kurang dalam 70,000 lagi untuk nak merealisasikan, ya. Jadi pagi petang sahabat kempen je, sekadar share link tu. Ada klik masuk, sahabat-sahabat ada komisen kat situ. Mudah ke? Mudah. Mudah ya. Dah. Sepatutnya Ustaz terfikir juga, sepatutnya awal PKP dulu kita dah buat dah benda ni. Tapi Allah baru bagi ilham, Allah baru bagi idea, Allah baru jumpakan sistem ni.
Jadi Ustaz pun dah siapkan, dah buatkan. Tak apalah, dia tak ada istilah terlambat. Yang penting kita buat. Kita buat. Yang benda ni kita tak perlu nak keluarkan modal untuk beli barang, nak jual barang, tak perlu. Kita ni je. Kita on saja, kita register. Lepas register, pergi yayasanalbadariordersini.com, klik dekat affiliate tu, terus masuk ke kita punya produk. Produk ni, kita punya account. Okey. Bukan itu saja. Bukan itu saja. Kalau sahabat buka Akademi Al-Badadi, okey. Akademi Al-Badadi, dia ada sahabat Akademi Al-Badadi. Dia modus operandi yang sama. Okey, kita ada sahabat akademi kat sini. Okey. Sahabat akademi, yang ini sahabat-sahabat oleh kerana tadi dah jadi sahabat yayasan tadi tu, automatik sahabat-sahabat menjadi sahabat akademi. Jadi tak perlu lagi nak apa? Tak perlu nak daftar lagi jadi affiliate. Tak perlu sahabat-sahabat klik saja pautan ni akademiordersini.com. Terus dapat ni. Contoh Akademi Al-Badari di sini, Ustaz klik affiliate. Kalau sahabat-sahabat kempen untuk sijil asas guru talaki yang akan bermula pada hari Ahad ni. Hari Ahad ni sahabat dapatlah RM35. Kalau untuk SAPQ bulan Julai nanti, mungkin bulan Ramadan, bulan Syawal nanti boleh kempen. Ambil je kopi ni, kopi link ni. Okey, dapat RM100. Siapa yang join program tu dapatlah komisen. Jadi sahabat-sahabat tengok je komisen ni. Bahagian komisen ni sahabat-sahabat akan dapat komisen daripada Yayasan Al-Badadi, komisen daripada Akademi Al-Badadi. Tak perlu lagi register sebagai affiliate sebab dua-dua affiliate sistem ni menggunakan platform order sini. Menggunakan platform sistem order sini. Jadi tak perlu nak daftar dua kalilah. Daftar sekali saja. Cuma satu kita klik yayasan albadadi.ordersini. ordersini.com. Okey, kita pergi affiliate. Okey, kita nampak terus kita punya link. Okey. Akademi Al-Badadi, kita buat Akademi Al-Badadi ordersini.com. Cek tugasan dalam grup mengaji kelas. Kena tahulah kelas online apa. Kalau tamhid tu pakai WhatsApp, kena tengok yang WhatsApp. Kalau tajwid dengan KJ tu pakai Telegram, tak tengok je. Okey, klik dekat bahagian affiliate. Terus dia keluar kita punya link pautan yang kita nak share kepada orang lain. Cuma ada beberapa tip yang Ustaz nak tip dan strategi yang sahabat-sahabat boleh buat. Pertama sekali, bila kita nak kempen, fokus. Fokus. Kalau contoh kita nak kempen minggu ni ambulans saja. Contoh ambulans pagi ambulans, petang Quran, kena fokus. Lepas tu satu lagi, cuba bagi personal, blasting personal. Maksudnya message tu kita bagi personal. Kalau macam tadi Ustaz letak kat Facebook kan. Letak kat Facebook tu dia random lah, nasib lah siapa yang tengok, siapa yang klik kan. Tapi kalau personal ni, orang yang kenal kita, contohlah saudara mara kita, kawan-kawan kita, orang-orang yang ada dalam kita punya nombor telefon, ada database yang ada dalam nombor telefon kita ni, kita bagi salam, kita doakan dia apa khabar gini ni. Lepas tu kita saya nak share ni untuk kempen ambulans. InsyaAllah yang tu kebarang kalian untuk kita dapat
sumbangan tu lebih tinggi. Kita nak sale tu lebih tinggi. Nak sale tu sebab dia sumbangan. Contohnya macam hari Jumaat. Okey, hari Jumaat ni hari yang kata orang sangat bagus untuk sahabat-sahabat menyumbang, untuk masyarakat kita, orang Islam kita menyumbang sebab pahala dia lebih, pahala dia lebih. Lepas tu kita punya hari yang kata orang tu orang bermurah hati nak menyumbang. Apatah lagi nanti bulan Ramadan. Itu yang saya kata. Manfaatkan betul-betul bulan Ramadan yang ada ni, yang kita akan sambut dalam 3 minggu lagi ni, untuk kita betul-betul kita sebulan tu kita kempen online je lah. Kita kempen online gila-gila, target. Kalau contohlah daripada kita punya kempen tu, kita dapat collection sumbangan melalui klik tu 100,000. Automatik kita akan dapat 10,000. Betul kalau 100,000 lah. Kalau separuh 50,000, kita dapat 5,000. Sebab kadang orang menyumbang ni, dia mungkin dia menyumbang RM500. Sekali menyumbang tu RM500 untuk dia keluarkan zakat kan. Kita dah RM500 kali 20%, kita dah dapat RM100 dah kat situ. Kejap bateri dulu pula. Okey. Jadi ada orang yang menyumbang, contoh sekali klik dia menyumbang 100. Contoh ya. Contoh dia nak menyumbang 100. Dia klik kat sini je. Dia automatik dia akan keluar sumbangan kat sini berapa? 100. Kalau dia nak menyumbang 500, dia klik kat sini. 500. 500. Automatik sahabat-sahabat dapat 20% daripada 500. Kalau orang tu nak menyumbang 1,000, dia klik je lah kat sini 1,000. Sekali. Jadi kemungkinan penyumbang tu tak ramai, tapi nilai sumbangan tu banyak. Jadi bila nilai sumbangan banyak, komisen sahabat-sahabat pun banyak. Jadi ini adalah satu benda yang jangan ditolak. Ambil peluang ni sungguh-sungguh supaya sahabat-sahabat betul-betul dapat meningkatkan pendapatan sahabat. Bukan mengambil kesempatan ya, tak, sebab kerja amil ialah mewar-warkan, kolek dana apa semua. Ini adalah satu dipanggil allowance ataupun upah sebagai amil kepada Yayasan Al-Badadi. Dan benda ni juga telah dipersetujui oleh sahabat-sahabat pengarah di HQ, dan sahabat-sahabat pengarah HQ dan juga sahabat-sahabat staff pun semua dah jadi sahabat yayasan, sahabat akademi. InsyaAllah nanti kalau ada produk-produk Al-Badadi yang lain, kita akan buat sahabat Al-Badadi pula. Sahabat Al-Badadi, semua produk-produk Al-Badadi tu tuan-tuan jualkan, automatik tuan-tuan akan dapat komisen secara langsung. Mungkin tengoklah kalau produk tu boleh bagi 30%, 40% komisen, alhamdulillah. Benda ni senang aja. Daftar, sekali saja daftar, lepas tu copy link siap-siap. Kalau sahabat nak mudah, okey. Sahabat nak mudah, contoh macam yayasan punya tadi. Yayasan punya. Sebab yayasan ni produk dia banyak, ada 11. Produk dia ada 11. Sahabat-sahabat ambil buka notepad, okey, buka notepad ke, buka Word ke kan. Okey, contoh buka sini. Okey, ini untuk yayasan. Okey, sahabat-sahabat copylah sini. Ni, ini untuk yayasan. Untuk ambulan. Yang ini untuk surau. Jadi copy siap-siap link ni. Jadi bila nak kempen, ambil je copy ni terus. Ambil copy ni terus buat kempen saja. Cuma yang penting, satu lagi perkara yang sangat penting di sini ialah jangan lupa tolong update ni dekat account setting ni, dekat profile. Ni nombor account bank. Okay. Bank apa, nombor account berapa. Okey, macam Ustaz punya. Kalau tidak nanti kami tak boleh nak transfer dia punya commission tu kepada sahabat-sahabat ya. Pastikan bank detail ni sahabat-sahabat tolong update bank detail ni, lepas tu tekan save update bawah. Itu saja.
Itu sahaja yang Ustaz rasa sangat mudah. Kalau tak dapat nanti rujuk balik rekod recording taklimat Ustaz pada petang ini, ataupun buka semula dekat Yayasan Abadi.org tadi, tengok step by step dia, tengok. Dan saya rasa dah pukul 3 suku dah, 45 minit. Okey, ada nak tanya apa-apa sekali round? Sebelum Ustaz. Ustaz. Betul. Yep. Anda tanya, contoh pendaftaran tu atas nama individu ke atau nama center? Atau boleh. Center LIC ke atau nama khidmat center ke atau individu? Terpulang kalau contoh macam nak jadikan contoh Tuan Rozmi Tuan Rozmi nak jadikan program hikmah program sahabat yayasan ni, program affiliate ni sebagai pendapatan center, daftar atas nama center. Jadi kerja-kerja untuk buat marketing ni bagi kita punya staff buat. Jadi nanti center yang akan dapat duit tu. Tapi kalau contoh macam nak buat untuk macam Tuan Rozami nak kempen juga untuk isteri Tuan Rozami jadi sahabat yayasan ni, boleh, tak ada masalah, dia tak ada syarat apa-apa. Anak Tuan Rozami daftarkan juga sebagai affiliate. Lagi ramai, lagi bagus. Kita kempen lah ramai-ramai, kita gempur ramai-ramai, masing-masing dapat komisen masing-masing. Itu je lah yang Ustaz boleh Ustaz boleh sharing. Dia tidak tertakluk pada tonton saja. Anggota keluarga tonton pun boleh jadi affiliate, tak ada masalah. Sebab dia tidak memerlukan. Okey Ustaz. Yang affiliate ni contoh yang saya tahu dulu lah. Yang affiliate kita dah daftar kepada Yayasan Abadi kan. Dah daftar. Lepas tu kita memperkenalkan sistem affiliate ni kepada affiliate lain, kita dapat komisen juga. Atas contohlah tadi kita dapat RM10. Kita perkenalkan kepada member lain tu RM1 daripada yang dia buat. Ke ada apa? Promote sistem ke promote campaign? Tak, contoh ada satu dulu ada yang buat macam ni. Kita dah daftar untuk affiliate untuk yayasan, untuk promosi itulah kan. Lepas tu ada orang yang berminat nak jadi member juga. So dia macam saya berkenalkan dia pada dia pun minat masuk nak jadi itu. So kalau dia ada yayasan. Setakat ini setahu Ustaz lah. Nanti Ustaz akan tanya balik developer. Sebab setahu Ustaz dia satu level je. Dia tak ada dua level. Dia tak ada dua level. Dulu saya pernah tahu dia ada dua level. Ya. Dia ada dua level contoh. Dia ada yang macam tu. Dia ada yang macam tu. Dia bergantung kepada setting kepada sistem tu. Nanti Ustaz confirmkan balik dengan developer. So contoh kalau boleh macam itu, boleh sebab dia dah macam buat. Dia dah jadi betul, macam kita tak dapat RM10, kita dapat mungkin RM1. Ya. Dia dapat RM1. Tak tahu kalau dapat start lah dia punya ni. Okey nanti nak tanya je buat yang tahu dulu macam tu. Soalan yang bagus nanti saya tanya developer. Boleh ke tak boleh? Saya tak terfikir pula. Bagus juga kalau ada macam tu. Maknanya orang lain boleh kata. Sebab macam kita contoh tadi macam Ustaz cakap kan. Saya memperkenalkan sistem ni pada isteri saya dan juga anak saya. Okey, lepas tu kalau ikut yang sekarang dia daftar atas nama yayasan, dia dapat RM10 kan. Lepas tu kalau saya perkenalkan sistem ni kepada anak saya, dia sebar pada kawan-kawan dia, dia dapat RM10. Mungkin saya dapat RM1, contohlah. Ya macam ni Tuan Rozami. Sebab pendaftaran tu free, tak ada kena bayar apa-apa. Dia atas pendaftaran tu dia tak ada komisen. Dia komisen tu berdasarkan kepada kempen yang ada, kempen ataupun pembelian produk ataupun sumbangan yang ada kat dalam tu baru dia dapat. Okey. Sebab dia ada sistem lain, dia macam betul. Dia ada macam rujukan pengenal ke atau yang promote itu kan. Dia kita kenal pada dia sistem tu untuk dia masuk dan juga dia gitu kan. So dapatlah kalau contoh kalau ada, tak tahu saya pada Yayasan Abadi ke Abadi ke. Apa nanti saya rujuk developer order sini ni, kalau dia ada ke tak ada ke nanti saya maklumkanlah kepada dalam grup. Cuma jangan lupa tadi satu daftar, yang kedua update account bank.
Yang ketiga, join join Telegram, grup Telegram sahabat yayasan, sebab nanti copywriting, campaign macam mana kita nak campaign, kita punya ayat-ayat tu kita akan share kat situ, copy je. Copy paste campaign send, copy paste send, copy paste send, macam tu je lah. Mudah mudah insya-Allah. Mudah-mudahan ada lagi yang nak bertanya di sini. Tuan Sofi, Puan Haziah ada nak tanya? Pak Ungku? Rasa clear kot? Faham Ustaz. Faham Okey. Menarik ke tak menarik sebenarnya ni? Menarik Ustaz, insya-Allah. Menarik ya? Okey. Dah daftar Ustaz? Ya. Dah daftar dah. Daftar, alhamdulillah, laju. 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 Okey. Sila kalau boleh, nanti kalau ada apa-apa nak tanya dekat grup Hikmah Center. Okey, Tuan Haji Isnin baru masuk Tuan Haji Ke saya yang tak perasan? Baru masuk baru masuk. Tak apa Tuan Haji. Nanti saya share talimat ni. Kita ada program baru affiliate program di mana sahabat-sahabat yayasan boleh daftar sebagai affiliate ni. Okey, kemudian boleh campaign produk-produk produk-produk yayasan. Ni kita mengambil kesempatan lah, bulan Ramadan ni bulan bersedekah kan, bulan puasa, bulan bersedekah. Jadi kalau kita dah daftar, kita akan dapat link affiliate ni, kita share lah dalam kita punya posting-posting, kita punya status dalam media sosial kita. Jadi siapa klik, kita akan dapatlah commission. Nilai commission dia yang ada kat atas ni. Bagus. Dia nampak tak adalah banyak, tapi kalau orang tu menyumbang banyak, memang dapat banyak lah. Contoh macam ambulan ni, okey, wakaf ambulan ni, dia satu unit RM50 je. Tapi kalau dia nak keluarkan zakat untuk ambulan, dia kata saya nak 1,000 lah, nak keluarkan zakat 1,000. Ada 1,000 sini kan, 1,000 dia submit, jadi sahabat-sahabat dapatlah RM100. 20%, dapat RM200. Macam itulah. Ini satu benda yang boleh kata orang tu kita manfaatkan. Okey, kita manfaatkan untuk kita nak tarik lebih ramai lagi orang menyumbang, dan juga nak memberi, sebenarnya nak memberi peluang lah kepada sahabat-sahabat kita yang baru nak up balik. Sebab sebenarnya banyak kita punya sahabat-sahabat center kita yang dah tutup, tak mampu nak bayar sewa apa semua. Tiba-tiba PKP dah buka ni, Allah, kursi meja pun dah dijual dah, aircon pun dah dijual. Jadi nak beli semula dah tak cukup modal kan. Jadi Ustaz rasa yalah, Ustaz nak bantu. Ustaz ni bukannya jutawan. Jadi apa yang kami boleh bantu dalam bentuk-bentuk macam inilah. Jom kita kempen ramai-ramai, kita kumpulkan sikit. Mana tahu tiba-tiba ada jutawan dia nak menyumbang ke secara online 1 juta, dapat dah 200,000. Mana dah tahu kan. Amin. Amin. Kalau Allah nak bagi tu, dia bukan mustahil. Yang penting hati kita ikhlas, kita nak membantu yayasan untuk kita nak kembangkan, untuk nak collect lagi banyak dana, lebih banyak. Kita nak aktifkan semula lah kita punya Hikmah Center kita. Kalau boleh Hikmah Center kita ni, kita punya yuran per kapita kita mungkin sama dengan collection sama dengan yuran center-center biasa kan. Kalau satu pelajar sebulan 100. Okey, mungkin per kapita kita satu pelajar kita bagi 100. Kalau dana kita banyak 1 juta, memang boleh bagi. Sebab itu memang komitmen Ustaz Jalal. Memang kalau dana yayasan banyak, kita boleh bagi sama macam sahabat-sahabat kenakan yuran kepada orang luar. Jadi kita eloklah kita dapatkan momentum baru dengan program baru ni. Kita aktifkan, mudah-mudahan ada rezeki terpijak kan. Orang kata rezeki terpijak tu, Ustaz ambil peluang hari Jumaat ini untuk sama-sama berkempen. Dan sebelum sebagai penutup guru saya Ustaz Yusuf Mansur di Indonesia, dia pesan apa? Contoh, kita nak menyumbang
sebulan 1,000 mungkin kita tak mampu. Tapi kalau kita kempen kita share link apa semua, orang yang menyumbang melalui kempen kita tu, contoh 1,000, nilai sumbangan tu 1,000, itu juga sudah dikira sebagai sumbangan kita juga, sebab kita yang kempen mereka untuk menyumbang pada yayasan. Ya, dari segi pahala sama. Kita mengajak orang tu, walaupun kita mungkin boleh menyumbang RM50 je, 1 unit je kita boleh menyumbang kan. Di Jumaat ni kita sumbanglah RM50. Okey. Tapi oleh kerana kita itu je yang kita mampu, tapi kita kempen. Okey. Ada 10,000 sumbangan orang kepada yayasan. 10,000 itu juga dikira sebagai sumbangan kita juga. Jadi manfaatkan doa, ya. Ya Allah, dia ajar doa. Ya Allah, kau jadikanlah sumbangan orang yang menyumbang yang disebabkan kempen daripada aku ni, kau terima sebagai sumbangan aku juga. Ya Allah, terimalah hajat aku. Naikkanlah semula aku punya bisnes, bantulah aku ya Allah buat sale. Ya Allah, bantulah aku untuk dapat kesihatan, dapat kesejahteraan, dapat kelimpahan rahmat, kesejahteraan daripada Allah SWT, kelimpahan rezeki, ya. Minta dengan Allah SWT wasilah daripada sumbangan yang orang menyumbang disebabkan kita yang kempen. Jadi kalau orang menyumbang 1 juta disebabkan kempen kita, wah, sama dengan macam kita menyumbang 1 juta, boleh dapat 10 kali ganda hingga 700 kali ganda, infinity lagi. Ya, itu kelebihan sedekah tu sahabat-sahabat dah sedia maklum lah. Sahabat-sahabat dah lebih makruf tentang kelebihan sumbangan. Cuma Ustaz menginisiatifkan, mengusahakan benda ni supaya sahabat-sahabat center kita yang baru nak up semula, baru nak dapatkan modal balik, baru nak ni Ramadan pula kan. Orang kata Ramadan ni sepatutnya kelas lagi meriah. Yes. Tapi Ramadan ni satu cabaran juga, ya. Dah PKP lepas Ramadan pula kan. Jadi manfaatkan ni. Ya, manfaatkan ni untuk kita nak generate income secara mudah, secara mudah. Dan pesanan terakhir Ustaz, okey. Dia macam bisnes jugalah. Affiliate ni sebenarnya dia memang untuk bisnes. Cuma jarang orang affiliate ni gunakan untuk sumbangan. Tapi dia tidak salah sebab dia konsep ni macam amil juga kan. Commission, cuma ni secara online. Jadi kalau ibarat kita bisnes, kalau kita contoh target commission sebulan 1,000. Jadi sahabat kena menyumbang 100. Itu safer dia. Mulakan dulu. Untuk dapat komisen 1,000, 10% daripada nilai yang kita target tu, kita mesti sumbang di awal. Itu guru saya pesan macam itulah. Kalau kita nak komisen ataupun sale 10,000, 1,000 di awal tu kita mulakan. InsyaAllah nanti usaha kita tu semua mudah. Itu guru saya pesan macam itulah. Jadi Alhamdulillah, itu juga yang Ustaz boleh share dengan sahabat-sahabat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan Ustaz mohon kemaafan kerana mengambil masa sahabat-sahabat petang Jumaat ni 1 jam bersama Ustaz. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita cuba kempen betul-betul, sungguh-sungguh. Bulan Ramadan ni bulan bersedekah. Orang kata bulan Ramadan ni bulan orang ringan tangan nak bersedekah. Jadi kita kempen. Sekarang ni semua online je. Kita dah ready dah dengan kita punya sistem ni. Kita tinggal manfaatkan aja. Mudah-mudahan Ustaz doakan sahabat-sahabat dapat rezeki yang melimpah ruah, dapat kelimpahan rahmat, kesihatan dan terus teguh dan istiqamah bersama pendidikan Al-Quran. Okey, akhir kata mohon maaf sekali lagi. Ya, Ustaz. Yep. Ya, ni nak dapat saya Ustaz, yang tadi kita kempen yang ambulan tu, dia punya dana yang untuk ambulan tu dana dia 250,000 kan Ustaz? Betul. Okey, boleh tak yang macam dalam teks tu ada tu yang status semasa 38,000. Dia tapi kecil je. Kalau Ustaz dapat yang besar sikit, 38,000 yang status semasa tu dapat ke atas bahagian teks tu baru okey. Sebab dia orang nak tahu kita target 250,000 semasa tu, mungkin di ayat pertama ke status semasa kutipan dana 38,000 kan. Semangat lagi nak sumbang. Ya, betul. Setuju.
InsyaAllah Ustaz akan update secepat yang boleh. InsyaAllah. Boleh insyaAllah. Boleh insyaAllah ya. Okey. Okey, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap siap, jangan log out dulu. Ustaz nak ambil gambar sekejap. Ustaz ambil gambar kejap. Tak ramai buka video. Boleh buka video? Okey, Tuan Sofi, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Sampai driving. Minta maaf Ustaz, lambat sikit. Boleh dengar boleh dengar tadi Boleh insya-Allah. Okey. Tapi Menarik ke kalau tak menarik? Kalau dapat share record lagi baik. Okey. Saya akan share insya-Allah. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syarat.